Kemana? Boleh. Allah, Allah, Allah. Sini. Muqaddimah. Bidayah. Dah. Ya Karim, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Fattah, Ya Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره، وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا عليم، أنا عبدك الجاهل وأنت الرب العليم، فعلمنا من علمك يا عليم. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Ikhwatal iman, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? InsyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan sesi bacaan tafsir Suratul Anfal. Jom kita sama-sama baca terlebih dahulu ayat 9 hingga ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله
Innallaha azizun hakim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العظيم. Baik tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan terjemahan ayatnya, ayat 9. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan daripada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan Allah tidak mengirimkan bantuan itu melainkan sebagai khabar gembira dan agar hati kamu menjadi tenteram kerananya. Dan kemenangan itu hanyalah daripada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Azizun Hakim. Ayat 11. Ingatlah ketika Allah Ta'ala menjadikan kamu rasa mengantuk sebagai suatu ketenteraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu air hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan air hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguhkan dengannya telapak kakimu, yakni teguh pendirian. Ayat 12. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang kafir, maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap hujung jari mereka. Ayat 13. Ketentuan yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah amat keras seksaannya. Ayat 14 yang terakhir tuan-tuan, itulah hukuman dunia yang ditimpakan ke atasmu, maka rasakanlah hukuman itu, sesungguhnya bagi orang yang kafir itu ada lagi azab neraka. Okay, Alhamdulillah tuan-tuan. Kita akan baca sama-sama, kita akan perhatikan kupasan para ulama yang dihimpunkan oleh Syekhuna Prof. Al-Allamah Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala tuan-tuan. Jadi di bawah tajuk yang Syekh Wahbah bagi, Al-Imdadu bil Malaikah, bantuan malaikat dalam peperangan Badar, dan ada lagi mukjizat, ada lagi kekuasaan Allah Ta'ala, antaranya rasa mengantuk tuan-tuan, kemudian turunnya hujan, dan beberapa nikmat yang akan kita perhalusi sebentar lagi tuan-tuan. Jom kita tengok sababun nuzul, muka surat. Apakah sebab berapa? 248 tuan-tuan yang ada PDF. Okey. Maka kita perhatikan antara dua riwayat yang dikemukakan di sini. Satu tuan-tuan, menurut Imam Sayyidina Umar
Ibn al-Khattab radhiyallahu an, katanya ketika perang Badar, Nabi SAW melihat kepada para sahabat baginda yang berjumlah sekitar 310 dan lebih, tuan-tuan 313, dan ada riwayat 17, ada riwayat kata 19, ada khilaf di situ dari sudut bilangan. Yang kita kata biasa yang masyhur 313, okey tuan-tuan. Kemudian Nabi melihat para sahabat, dan baginda melihat tentera musuh yang berjumlah 1000 dan lebih. Maka Nabi SAW terus bermunajat, menghadap ke arah kiblat dengan ridak baginda SAW dan izar baginda. Ini kita panggil ridak, tuan-tuan, yang belatih. Kalau kain ihram kita yang atas tu, yang menutup atas, kita panggil ridak, yang dibuka ketika tawaf dan sa'i, dan ditutup semula bahu kita ketika solat. Itu namanya ridak. Kalau izar ni kain plekat, yang bawah itu dipanggil izar. Maka Nabi SAW menghadap kiblat dengan izar baginda SAW, dengan kain baginda, dengan ridak baginda SAW, dan berdoa dengan doa ini, tuan-tuan. Allahumma anjisli ma wa'adtani, Allahumma intuhlak wa Allahumma intahlik hadhihi al-isabah min ahli Islam fala tu'bad fil ardi abada. Ini antara doa Nabi SAW, tuan-tuan. Ya Allah, berikan kemenangan kepada tentera Islam seperti yang telah kau janjikan, ya Allah. Sekiranya tentera ini tewas, maka terbengkalailah, terputuslah rangkaian untuk meneruskan siri dakwah menyampaikan Islam kepada umat. Maka tidak ada lagi orang yang dapat memahami Islam, tidak ada lagi orang yang dapat menyembah Allah Ta'ala kalau tim 313 ini gugur, tewas kepada musuh di medan Badar. Tuan sekalian, Nabi terus beristighathah, merayu, meminta, berdoa. Istastaghithuna rabbakum, istighathah, merintih. Biasanya beza, tuan, istighathah dengan isti'anah ni. Istighathah ni dalam keadaan kritikal, taibah, kritikal istighathah. Tapi isti'anah ni biasa dalam keadaan normal, biasa, tuan-tuan. Maka ketika istighathahnya Nabi SAW, sehingga, tuan-tuan, terjatuh ridak Nabi SAW, terjatuh ridak dia. Dan Nabi berdoa, angkat tangan tinggi-tinggi masa perang, tuan-tuan, betul-betul angkat, nampak ketiak Nabi yang putih, yang bercahaya, tuan-tuan. Ketika keadaan begitu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an melihat, tuan-tuan, dan tolong capaikan ridak tu, letakkan balik ke bahu Nabi SAW ridak tersebut, tuan-tuan, dan mengaminkan doa Rasulullah SAW. Abu Bakar follow kat belakang dan mengaminkan doa Nabi SAW. Dan selepas selesai berdoa, baginda ataupun Sayyidina Abu Bakar berkata, Rasulullah, pasti Allah akan menolong kamu, pasti nusrah Allah akan bersama kita. Maka turunlah, tuan-tuan, ayat yang mulia ini, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Tuan, tayyib. Maka, tuan-tuan, ketika itu 70 tentera musuh telah dapat dibunuh dan 70 yang lain ditawan. Tuan-tuan, ini satu riwayat yang pertama. Manakala riwayat yang kedua daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tuan, ketika Nabi SAW pada perang Badar, Nabi berdoa, tuan, dengan doa tadi, Allahumma anshuduka ahdaka wa wa'dak, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, janjimu, yakni kemenangan untuk Islam. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an memegang tangan Nabi SAW, katanya, hasbuk Rasulullah, cukuplah Rasulullah, insya-Allah pastilah kemenangan akan berpihak kepada tentera Islam. Dan diturunkan suratul Qamar, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur, tentera musuh pasti ditewaskan dan mereka akan, tuan-tuan, lari lintang pukang. Maknanya tanda kekalahan mereka, tuan-tuan. Dan semalam kita sebut Abu Jahal kata dia akan buat pesta, buat parti, tari menari, mabuk-mabuk kerana mereka pasti menang, tuan-tuan. Tetapi sebenarnya perkara yang sebaliknya telah berlaku. Janji Allah Ta'ala pasti berlaku, tuan-tuan. Itulah istighasah, tuan-tuan, yang disebutkan. Maka, tuan-tuan sekalian, antara lain, siapakah yang membaca istighasah ni? Siapa yang merintih ni? Maka berdasarkan zahir ayat, kita faham, berdasarkan riwayat hadis ini juga, kita faham bahawa yang berdoa tu Nabi SAW. Walaupun ada pandangan yang kedua mengatakan yang berdoa tu para sahabat. Sebab yang comel, tuan-tuan, yang tak nak keluar, segelintir yang tak nak keluar pergi Badar ni ialah sahabat. Tuan, itu pandangan yang kedua. Tetapi
berdasarkan dapatan daripada Quran dan hadis tadi, kita katakan bahawa kita harmonikan yang berdoa Nabi, yang mengaminkan doa ialah sahabat. Sebab tu dulu Syekhuna Syekh Nuruddin dia ada riwayatkan hadis, tuan-tuan, ad-da'i wal mu'ammin syarikani fi khair. Yang berdoa dan kita yang mengaminkan doa, tuan-tuan, sama-sama dapat kebaikan, tuan-tuan. Maka istighatsah di sini daripada Nabi SAW dan diaminkan oleh sebahagian sahabat. Okey. Qala al-munasabah, apakah sempena kaitan ayat ini, tuan-tuan, dengan ayat sebelumnya, iaitu, tuan-tuan, semalam kita bicarakan untuk merealisasikan kebenaran. Al-haq itu mesti dinampak benda yang benar, yang batil itu mesti dilihat perkara itu batil, mesti dihilangkan, yang hak itu mesti ditegakkan, tuan-tuan. Maka hak di sini dapat ditegakkan, tuan-tuan, dengan nusrah Allah Ta'ala setelah Nabi SAW istighatsah memohon bantuan. Okey. Qala tafsir wal bayan, tuan-tuan, ada berapa ayat pagi? 6 ayat bermula ayat 9 tadi kan. Baik, qala ayat 9, tuan-tuan. Cuba kita perhatikan ayat 9, iaitu ingatlah wahai orang beriman semua ketika mana kalian beristighatsah kepada Tuhan kamu. Yang kamu tahu kamu sekarang mesti berdepan dengan musuh. Ada yang kita nak jumpa tapi kena jumpa yang nafir. Kan? Nak jumpa yang rombongan dagang tapi terpaksa jumpa geng Abu Jahal juga yang bawa senjata yang lengkap. Maka kamu berdoa, ya Tuhan kami, bantulah kami ke atas musuh kami. Ya ghiyathal mustaghithina aghithna. Tuan-tuan hafalkan doa ni, tuan amalkan. Ya ghiyathal mustaghithina aghithna. Ni doa ni ada disebut. Ya ghiyathal mustaghithina aghithna. Ni doa para sahabat. Wahai Tuhan yang sentiasa memandang hamba-Nya, yang membantu hamba-Nya, bantulah kami. Kami dalam keadaan terdesak, kritikal, berdepan dengan musuh. Penentuan Al-Furqan, menentukan yang hak dan batil. Kalau kalah tim tentera ini, maka musnahlah harapan untuk mengembangkan Islam. Ya ghiyathal mustaghithina aghithna. Amalkan doa ni, tuan-tuan. Maka ayat ini, tuan-tuan, tujuannya apa? Mengingatkan kepada umat Islam betapa nikmat Allah Ta'ala kepada mereka yang Allah telah perkenankan, supaya kita sentiasa bersyukur, tuan-tuan, atas perkenan doa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas doa yang dipanjatkan oleh Nabi dan para sahabat. Syukur kita, tuan-tuan, maknanya kita dapat Islam hari ini, dapat sempurnakan agama, tuan-tuan, dengan sebaik mungkin. Kita dapat faham agama, tuan-tuan, kerana bermulanya daripada tentera Badar inilah, tuan-tuan. Maka Allah makbulkan doa kamu. Macam mana, tuan? Istighatsah itu Allah bagi dalam bentuk bantuan penurunan para malaikat. Madad, mumiddukum, ini kalimah madad. Madad ya Allah, madad ya Rasulullah, madad ya tuan-tuan, apa-apa madad yang kita minta hakikatnya pada Allah, tuan-tuan. Bantuan itu daripada Allah, tapi dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, dengan kemuliaan, tuan-tuan, para masyayikh, para sahabat, para aulia. Itu maknanya madad, memohon bantuan. Allah hantar bantuan, tuan-tuan, dengan perantaraan 1000 malaikat. Tuan-tuan, dan malaikat tu datang pula, tuan-tuan, dia ada yang grouping, ada tim turun, kemudian berturut-turut, silih berganti. Tuan-tuan, maka ini kumpulan yang pertama dah turun, nanti kumpulan yang kedua pula malaikat akan turun, tuan-tuan. Jumlah mereka mula-mula 3000, kemudian, tuan-tuan, turun lagi 5000. Perkara itu kita akan baca, kita boleh rujuk dalam surah Ali Imran, tuan-tuan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Tujuan Allah menurunkan malaikat ini supaya nak memaklumkan, memberitahu kepada para sahabat bahawa ini satu busyra, bisyarah, kegembiraan, berita gembira, khabar baik, tuan-tuan. Mereka pasti menang, supaya tadi hati yang comel, hati yang ragu-ragu, tuan-tuan, akan dapat ketenangan berdepan dengan musuh. Mereka akan menang di atas bantuan Allah dengan mengutuskan para malaikatul kiram. Maka, tuan-tuan, kita faham bahawa kemenangan itu daripada Allah, tuan-tuan. Allah tidak berhajat pun pada malaikat, tuan-tuan, kan? Tak perlu pun pada malaikat, tuan-tuan. Allah tu aziz, maha perkasa, tuan-tuan. Tak ada apa yang Allah berhajat daripada makhluk, tetapi Allah nak tunjukkan kuasanya, tuan-tuan. Allah kirimkan para malaikat, tuan-tuan, walaupun hakikatnya kemenangan itu bukan sebab dia malaikat tu dah, kan, tuan-tuan. Maka di sini ada dua pandangan ulama yang dinakalkan, tuan-tuan, oleh Syekhuna Prof. Wahbah. Sebut ada dua pandangan dekat sini. Maksudnya apa?
apakah malaikat betul-betul turun pada perang Badar ataupun itu hanya sekadar bantuan taqwiyah ma'nawiyah, sekadar motivasi tuan-tuan, sekadar tuan-tuan bayangan yang korang mesti menang, malaikat akan bantu. Bisikan itu tuan-tuan bukan malaikat turun, tapi sekadar bisikan menguatkan semangat untuk pejuang Islam berdepan dengan musuh. Tuan-tuan ni, agar mereka sabat kekal dalam perjuangan. Dan sebab apa tuan-tuan pandangan ini kata malaikat tak turun? Kerana kalau satu malaikat je tuan-tuan nak musnahkan alam ni, musuh ni, anytime celah gigi je tuan-tuan. Sebab sejarahnya kita baca Sayyidina Jibril alaihi salam, aminul malaikah tuan-tuan, dia dengan satu bulu sayap dia tu je habis semua tuan-tuan kota kaum Lut, habis negeri kaum Lut, Sadum tuan-tuan kan. Kota Madain lah tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, ya, negara kepada kaum Samud tuan-tuan dimusnahkan oleh malaikat sekali tompik je habis. Kan tuan-tuan. Ini pandangan Syekhul Azhar, Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh tuan, dia ni kalau kita baca sejarah dia, Syekh Jalaluddin Afghani, Syekh Rashid Ridha, ni zaman-zaman tuan-tuan ada sedikit tajdid reformasi di Azhar tuan-tuan. Cuma saya pandangannya itu begitulah, dia tak ambil pandangan malaikat turun betul-betul. Malaikat tu hanya memberikan motivasi dan suntikan semangat untuk Islam, tentera Islam menang, para sahabat akan rasa semangat, itu saja. Tapi sebenarnya pandangan jumhur inilah yang kita pegang, kerana memang malaikat tu turun tuan-tuan pada hari Badar ini, iaitu dikata 500 sebelah kanan yang diketuai oleh Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan. Tentera sayap kanan Sayyidina Abu Bakar, malaikat 500 turun. Tentera sebelah kiri tuan-tuan yang turun itu ialah tadi yang sebelah kanan Sayyidina Jibril alaihi salam, sebelah kiri tuan Sayyidina Mikail alaihi salam turun, diketuai oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan malaikat ni datang dengan berupa lelaki, macam pahlawan lah. Macam mana tuan? Dia pakai pakaian putih, pakai sorban putih. Tuan-tuan, dan sorban itu dia ada ekor dia, sorban yang berekor. Tuan-tuan, sebab serban Azhar dia tak ada ekor kan, serban tabligh ada 2 ekor, serban kebanyakan kita 1 ekor tuan. Itu semua ada riwayat, ada hadisnya. Kalau malaikat dalam perang Badar ni dia memang turun pakai sorban, pakai baju putih, jubah putih. Okey, baik. Inilah yang masyhur kata Syekh Wahbah, ya, nak kontrakan dengan pandangan Syekh Muhammad Abduh tadi tuan-tuan. Dan inilah pandangan yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bantu Nabi SAW, Allah bantu para sahabat dengan 1000 malaikat, bi alfin minal malaikah, 1000 malaikat tuan-tuan. Tadi 500 kanan, 500 kiri, ya tuan-tuan. Taib. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan sekalian, apa yang dikemukakan tadi oleh Syekhuna Syekh Muhammad Abduh tuan-tuan, dan mazhab beliau dan aliran beliau itu bukanlah kata tak betul, tetapi kerana dah ada dalil yang jelas tuan-tuan, maka kita tak payahlah berijtihad kerana nasnya begitu jelas tuan-tuan mengatakan memang malaikat tu turun betul-betul. Ini dibuktikan lagi oleh perkataan antara ketua tentera musuh, ketua tentera musyrikin tuan-tuan, Abu Jahal. Dia tanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mana datang suara ni, dia dengar macam-macam suara ni tapi tak nampaklah orang tu malaikat tu. Saya difahamkan tuan-tuan, kalau saya ingat yang saya baca dululah, Ibnu Mas'ud lah yang dipijak tuan-tuan, dia dapat pijak Abu Jahal, Abu Jahal mati di tangan Ibnu Mas'ud. Padahal Ibnu Mas'ud ni tuan orang pendek koting kan kecil, halus tuan-tuan. Orang kalau tengok koting ni tergolak tuan-tuan, kecil tuan-tuan, tetapi beliaulah yang diizinkan Allah untuk membunuh, memenggal kepala Abu Jahal tuan-tuan dalam perang Badar ini. Ditanya mana datang suara-suara ni, tu malaikat. Maka Abu Jahal tuan bagi alasan, hum ghalabuna la antum, betul lah kau menang, tak aci lah pakai malaikat, korang menang sebab malaikat. Tuan-tuan, maka ayat ini nak kata apa tadi? Wa man nasru illa min indillah, kemenangan bukan sebenarnya daripada malaikat, kemenangan daripada Allah Ta'ala, bukan dengan senjata, hakikat daripada Allah Ta'ala, bukan dengan kekuatan tentera, disiplin, bukan itu asbab. Tapi kita kena bergantung tuan dengan Rabbul Asbab. Kita hanya melakukan tuan-tuan menyediakan usaha dan ikhtiar, tapi segala-galanya tuan akan bermula segala-galanya daripada Allah Ta'ala. Okey tuan-tuan sekalian, itu
Tapi tanya pula, kenapa pula masa perang Uhud malaikat tak turun? Sebab sahabat sebahagiannya dogi, ingkar perintah Nabi SAW. Kalau ada lawan cakap Nabi, memang kalah lah. Itu beza tuan-tuan antara perang Badar yang kita sedang bahaskan ini dan perang Uhud yang mungkin akan kita sentuh pada pertemuan yang akan datang, tuan-tuan. Okey, baik. Dan tuan-tuan, bantuan Allah Ta'ala ni boleh dengan pedang, boleh dengan hujah. Ini yang dikemukakan oleh Imam Qurtubi, tuan-tuan. Maknanya dalam konteks Badar ni Allah hantar malaikat monang, kena pancung musuh, tuan-tuan. Tetapi dalam konteks masa, tuan-tuan, mungkin tidak lagi dengan senjata, tapi tuan-tuan dengan hujah, dengan kepandaian, dengan kecerdikan, tuan-tuan. Siapa yang kuasai perkara tu, dia yang menang, tuan-tuan. Tayyib, qala, tuan-tuan sekalian, maka bantuan para malaikat, tuan-tuan, untuk menewaskan musuh ini tidak pula dijadikan alasan oleh para sahabat untuk relax. Tak payahlah malaikat itu, kita tidurlah, kita boleh tak tahulah, buat bodoh lah. Tak ada, tuan-tuan. Mereka kekal untuk berjuang bermati-matian, berhabis-habisan, tuan-tuan, dengan cara yang paling sempurna, tuan-tuan. Ini melayakkan kejayaan, tuan-tuan. Maknanya kalau buat kerja tu buat elok-elok lah, sungguh-sungguh lah, baru menang, tuan-tuan. Kalau tak, tuan-tuan, maka tidak ada kemenangan. Sebab itu, tuan-tuan, tentera Badar ni dia memang special, tuan-tuan. Kalau mereka, tuan-tuan, ada disebutkan, kalau mereka buat silap pun, tuan-tuan, dah ada jaminan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Dah ada jaminan mereka dah diampunkan dosa. Sebab ini, tuan-tuan, memang betul isu yang sangat kritikal yang disebut sebagai perang yang touch. Attach ni, tuan-tuan, maknanya apa? Sebagai mahkota, tuan-tuan. Inilah ketentuan. Maka ahli Badar ni memang semua terpilih, memang semua yang hebat, tuan-tuan. Maka mereka semua diberikan keampunan, walaupun lepas tu nanti yang panjang umur, tuan-tuan, tentera Islam yang panjang umur hidup, tuan-tuan, mungkin terlajak sikit, tersilap sikit, tapi dosa mereka telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka menyertai peperangan Badar. Okey, baik, tuan-tuan. Qala, tuan-tuan sekalian, maka peperangan ini, ulasan lanjutnya daripada Syekh Wahbah, tuan-tuan, bahawa memang memberikan tekanan dan tuan-tuan, kesan yang negatif, buruk, tuan-tuan. Nama buruk telah jatuh kepada, tuan-tuan sekalian, tentera musuh. Sebab dia orang ni memang pakar dalam berperang, tentera yang terlatih, fursan al-masyahir, memang tentera berkuda yang hebat. Tapi ya Allah, kalah dengan budak-budak bujang, budak-budak muda je. Tim junior pun dia orang tak boleh nak lawan, tuan-tuan. Tuan-tuan, ini sebagai apa? Bukti tentang balasan kekufuran mereka, keengganan mereka. Kalau umat dulu macam-macam Allah balakan, tuan-tuan. Taufannya kepada umat Nabi Nuh alaihi salam, tuan-tuan. Berlaku, tuan-tuan, macam-macam qari'ah, bencana kepada umat yang mendustakan Nabi mereka. Kaum Ad, tuan-tuan, dengan rih sarsarah, dengan angin, tuan-tuan. Kaum Samud dengan tepikan malaikat, tuan-tuan. Kaum Nabi Lut dengan hujan batu daripada api, tuan-tuan. Hujan daripada neraka Jahannam, terbalik bumi mereka, tuan-tuan. Kaum Nabi Syuaib, tuan-tuan, juga menghadapi nasib yang sama. Firaun dan kaum yang menentang Nabi Musa tenggelam dalam laut. Ini, tuan-tuan, balasan. Maka balasan awal Allah nak bagi isyarat kepada geng-geng Abu Jahal and the gang. Ini dia, kamu punya tentera telah ditewaskan oleh tentera Islam yang sangat sederhana. Dari sudut persediaan, tak bersedia, jumlah sedikit, tapi Islam menang. Ini sebagai tanda awal, isyarat awal, kamu akan, wahai musuh yang menentang, kamu akan menerima nasib yang sama kalau kamu tak mau berubah, tak menerima, tuan-tuan. Tayyib. Qala, tuan-tuan, antara lain nikmat, Allah ingatkan pada perang Badar tadi, bantuan malaikat. Kemudian Allah ingatkan, tuan, ada nikmat lagi rupanya, nikmat mengantuk. Rupanya, tuan, mengantuk ni nikmat. Patutlah ramai lelap ni. Assalamualaikum Syekh. Salam. Ni bagi salam semua ni jaga kan? Semua sihat ni? Jangan bagi salam lelap. Kan pukul 8.30 dia bangun nak cari kayu bagi sarapan ni. Tuan-tuan ni memang tengok kan? Memang perhatikanlah kuliah ni, insya-Allah, tuan-tuan. Rupanya lelap ni, tuan-tuan, mengantuk ni satu nikmat. Tidur memang nikmat lah. Sebab saya nak tanya, tuan-tuan, kenapa kita ayat kursi kita kata la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinah, apa beza sinah dengan naum, dan apa beza, tuan-tuan, dalam ayat ni nu'as
Nu'as mengantuk. Sinah pun mengantuk. Tuan-tuan. Maka ayat yang mulia ni sebut tuan, ayat yang ke-11, idh yughashshikumun nu'as. Nu'as mengantuk ya kau jauh tuan-tuan. Maka nu'as ini sebenarnya memang mengantuk ustaz, sebab nu'as ni dalam Quran sebut nu'as ini nikmat. Mengantuk ni satu nikmat tuan-tuan. Cuba kita tengok apa yang dikupas ni tuan. Maknanya antara nikmat Allah Ta'ala tadi bantuan malaikat, yang kedua nu'as, yang ketiga turun hujan. Ada 3 nikmat. Baik, kita perhatikan tuan-tuan, nu'as ini iaitu ingatlah nikmat Allah Ta'ala kata kamu, Allah bagi kamu mengantuk. Tuan-tuan maka kamu mengantuk dah, tuan-tuan lelan tu lelap. Tuan-tuan, kenapa? Apa hikmah mengantuk di sini? Supaya kamu tak payah comeh dan risau untuk berdepan dengan musuh esok pagi. Ini cerita malam Badar tuan-tuan. Malam kalau kita ikut tentera Badar tuan-tuan, 17 Ramadan kan dia orang berperang tuan-tuan. Maka malam itu, malam kejadian itu tuan-tuan, mereka mengantuk. Maka ramai yang lolap, majoriti sahabat lolap tuan-tuan. Satu letih tuan-tuan kan, stres, penat tuan-tuan. Kemudian mengantuk itu tuan-tuan supaya kalau dah dapat tidur, kita punya segar semula, dapat meneruskan aktiviti harian kita seperti semula. Apatah lagi sahabat yang sedang berperang tuan-tuan, berada di medan Badar. Maka ada riwayat yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kita dalam tentera berkuda, maka nafina farisun yauma badrin tuan-tuan, yang ada tentera berkuda antaranya Miqdad tuan-tuan, yang mana aku lihat, kata Sayyidina Ali, orang semua lelap, melainkan yang antara yang istighathah, yang bermunajat, yang berdoa, yang diaminkan oleh Sayyidina Abu Bakar dan sebagian sahabat tadi, yang tuan-tuan hanyalah Nabi SAW yang bermunajat sepanjang malam. Yang lain tuan-tuan nu'as. Maka nu'as ni apa tadi? Mengantuk. Ada juga yang dikupas oleh para ulama, sinah, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Sinah itu muqaddimah, nu'as itu bidayah. Kalau tuan-tuan baca bahasa Arab, muqaddimah dan bidayah ni bukan sama je. Tapi kalau kita nak detailkan, sinah ni tuan, dia mula-mula macam ni, mula-mula starting dia. Tuan-tuan, nu'as dah mula lebih parah sikit tuan-tuan. Lepas tu naum. Tu lolap. Tuan-tuan, ada orang tuan-tuan, dia sambil-sambil duduk pun dia boleh lolap. Tak payah muqaddimah dia, terus lolap je. Ada juga tuan-tuan. Jadi sebenarnya tuan-tuan, saya nak ingatkan nanti insya-Allah masjid buka esok, kita beraksi dalam kuliah kita esok tuan-tuan, jangan ada yang lolap. Tak semonggah ke mana. Tidur tuan-tuan dalam kuliah ni satu benda yang tak baik. Jangan tuan-tuan kau buat tuan-tuan wali lah, apalah, tak ada. Yang tidur 24 jam tuan-tuan dalam kuliah ni bukan wali. Kecuali kalau tuan-tuan memang bongkar-bongkar faham, boleh cerita balik apa yang ustaz cerita. Tu tak apa. Tapi tuan mustahil. Kita yang jago pun tak faham kalau lolap, memang tak ada lah dah tuan-tuan. Okey, maka nu'asnya sahabat ni tuan, Allah rancang begitu sebagai kerehatan kepada mereka, menambah semula tenaga mereka, dan supaya mereka tak comeh, tak takut tuan-tuan. Maka malam kejadian itu tuan-tuan, mereka tuan-tuan bangun dengan kecergasan, dengan semangat. Bahkan Imamul Mawardi, muka surat apa tu? Imam Mawardi tuan 251 ya, muka surat 251 bawah tuan-tuan. Imamul Mawardi dalam konteks mengantuk ini pun dia kata mengantuk ni nikmat mengantuk ni, tapi ikut suasana tuan-tuan. Mengantuk ni ada 2 konteks yang disebut oleh Imamul Mawardi radhiyallahu an. Satu, supaya mereka ada kerehatan sikit untuk berdepan dengan musuh esok. Tuan-tuan, yang kedua tuan-tuan, supaya kerisauan, stres itu dapat dihilangkan. Maka dalam kaedah yang disebutkan al-amnu munimun wal khawfu mushir. Tuan-tuan, orang yang tidur tuan-tuan, dia tenang lah, dia boleh tidur. Tapi tuan, kalau kita kalau salah minum kopi ke, kalah bola ke tuan-tuan, kalau comeh tuan, dia tak boleh tidur malam, berguling-guling, tak boleh. Maka tuan tak boleh tidur ni tuan-tuan pun penyakit juga. Maka kalau masa tidur kita tidur tuan, itu satu nikmat. Tapi kalau masa tak tidur kita tidur, dalam kuliah kita tidur, itu satu penyakit. Faham tuan-tuan kan? Baik. Qala tuan-tuan sekalian, kemudian settle bab lolap, bab mengantuk tuan-tuan, bab berehat. Maka antara nikmat Allah tuan-tuan, turun pula hujan. Sebab tuan-tuan, cerita dia masa Badar ni pula tuan-tuan, syaitan pun dia join sekali.
Dia nak menjatuhkan tentera Islam. Dia pun tuan-tuan takut-takutkan. Kompoilah Badar ni air tak ada, koring. Tak ada sumber air. Ya, dan pula tuan-tuan ada sahabat yang dikatakan mimpi sehingga berjunub, mimpi yang mewajibkan mandi janabah. Tuan-tuan nak mandi air tak ada. Kan tuan-tuan, nak berwuduk, nak solat air pun tak ada. Ini pandangan memang betul-betul mimpi, ataupun ada pandangan kedua kata syaitan cuba memberikan khayalan. Tuan-tuan, tuan-tuan memberikan khayalan kepada sebahagian tentera Islam supaya nanti mereka terpaksa mandi, nak mandi air tak ada. Ini semua menjadikan kita comel lah. Tuan-tuan, tetapi Allah turunkan hujan ketika di medan Badar supaya pun tuan tentera Islam ada perasaan ribat. Tuan-tuan, cekal mereka, bertahan mereka, tuan-tuan, sabar mereka untuk berdepan dengan musuh yang begitu jahat, tuan-tuan, dan supaya mereka, tuan-tuan, ada motivasi yang kuat untuk kekal berdepan dengan musuh, tuan-tuan, dan supaya kaki mereka gagah melangkah. Di sini ada pandangan ulama kata memang simbolik ataupun tuan-tuan sebagai kinayah, tetapi ada yang mengatakan memang sebab kawasan Badar tu dia berlumpur, tuan-tuan. Berlumpur dekat kawasan musuh, dia orang susah nak melangkah, tapi hujan turun, tuan-tuan, dekat tempat tentera Islam, tuan-tuan, lagi cantik. Dia pula ada beza sikit tanah di kawasan Badar itu, tuan-tuan. Kawasan tentera Islam kering, maka turun hujan, tuan-tuan, dia tak sampai lecak banjir, tak. Tapi tentera musuh, tuan-tuan, dia dekat dengan sumber air, dia orang jadi susah untuk bergerak. Kerana turunnya nikmat, tuan-tuan, hujan. Maka ada 4 kelebihan hujan yang turun ketika itu, tuan-tuan. Satu, boleh bersuci. Bolehlah, tuan-tuan, basuh-basuh tangan, apa boleh basuh semuka bagi sogar. Yang kedua, boleh mandi wajib tadi. Dan nak semayang boleh berwuduk, tuan-tuan, ya. Ataupun yang kedua, itu yang semua poin yang pertama lah. Bersuci dari sudut nazafah yang zahir ataupun nazafah yang syar'i, tuan-tuan. Nak bersuci, nak berwuduk, nak basuh, semua boleh. Kelebihan yang kedua, tuan, hikmah hujan ketika Badar itu, iaitu waswas syaitan tadi. Kau malam tadi kan kau kena mandi wajib. Kalau kau tak mandi, macam mana kau nak sembahyang? Macam mana kau nak perang? Itu, tuan-tuan, poin yang kedua, waswas syaitan. Yang ketiga, supaya tentera Islam cekal dan sabar. Tuan-tuan, yang keempat, tuan-tuan, agar kaki mereka dapat berpijak dengan baik di atas tanah pasir, tuan-tuan, di kawasan Badar tersebut. Tuan-tuan, walaupun di sini adalah khilaf, kalau ikut ayat ni, tuan, mengantuk dulu baru hujan. Walaupun riwayat kedua kata hujan dulu, tuan-tuan, baru mengantuk. Tak apalah. Kalau ikut zahir ayat, yang pertamalah, tuan-tuan, iaitu nu'as, tuan-tuan, kana qabla al-matar. Nu'as dulu, barulah kemudian turunnya hujan. Okey, semua nikmat, tuan-tuan. Tayyib, tuan-tuan sekalian, kemudian, orang musyrikin, ada riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berapa? 25. Tuan-tuan, tu berujuk 252. Orang musyrikin, tuan-tuan, yang dia dapat berebut, tuan-tuan, dia menang awal, tuan-tuan, dari sudut apa? Dia dapat air, sumber air dia dah dapat dulu, menyebabkan tentera Islam dahaga, tak ada air, tuan-tuan, dan semayang pula dalam berjunub dan berhadas, sebab air tak ada nak mandi, air tak ada nak wuduk, tuan-tuan, maka dia orang duduk kat pasir, tuan-tuan. Syaitan pula dia provok lah, padan muka, kata kau hidup dengan Nabi, kata kau ni semua wali. Apa punya wali? Mana kau punya karamah wali sahabat? Mana kau punya mukjizat Nabi? Tak ada pun. Semayang pun dalam keadaan junub, semayang pun tak ada wuduk, dalam keadaan hadas. Maka, tuan, turun ayat ni, tuan, memberi kekuatan betapa hebatnya rezeki air yang turun ini menyelesaikan banyak masalah, tuan-tuan sekalian. Air turun, maka mereka pun buatlah macam apa, tuan, takungan. Buat takungan, tuan-tuan, supaya mereka dapat air, tuan-tuan, dan mereka bina satu kemah di atas satu bukit untuk Nabi SAW memerhatikan, menyusun strategi untuk peperangan, tuan-tuan. Bahkan ada riwayat kata Nabi dah tunjuk dah, situ orang yang mati, kat sini orang yang mati. Nabi dah tunjuk mukjizat, tuan-tuan, kejatuhan, kemusnahan sebahagian tentera musuh, tuan-tuan. Okey, baik. Ada dalam sirah Imam Ibnu Ishaq, tuan-tuan, dan sirah Ibnu Hisham ni, orang-orang Wahabi suka tuduh sumber ni tak boleh pakai, ni kata dia ni. Ini kata Syiah lah apa, tuan-tuan. Kalau tak ada sirah Ibnu Ishaq dengan Ibnu Hisham, tuan, kita tak pengaji sirah, tak faham kita sumber sirah ni. Faham, tuan, ya? Jadi tak payahlah kita ambil, kita percaya dengan dakwaan-dakwaan orang yang tak mengikut kitab ini. Sebab ini kitab yang paling
tuan-tuan yang paling klasik, yang paling awal dalam bab sirah. Tuan-tuan, riwayat Ibnu Ishaq dengan Ibnu Hisham radhiyallahu anhuma, tuan-tuan Tayyib, qala, tuan-tuan, ketika sampai ke Badar, ini hadisnya tuan-tuan cari tuan-tuan mana kawasan air. Maka tuan-tuan sekalian, sampai di satu tempat, Nabi kata, okey, semua kita punya kubu tentera dekat sini. Menyebabkan tuan-tuan, Sayyidina Hubab bin Munzir radhiyallahu anhu tanya Rasulullah, apakah pot ni wahyu ke ataupun ijtihad? Pandangan Nabi, strategi Nabi secara peribadi, ataupun memang dia wahyu yang Allah dah perintahkan, sinilah tempat tentera Islam. Maka Nabi kata, bal huwal harbu wal ra'yu wal makidah. Ini merupakan strategi perang, dan ini pandangan peribadi baginda, dan ini merupakan cara kita nak mengaburi musuh. Maka kata Sayyidina Hubab bin Munzir radhiyallahu anhu, Rasulullah, sebenarnya saya punya pandangan pula, tempat ni tak ngam, tak strategik. Rasulullah, jom kita cari tempat yang memang kena cari sumber air. Kalau tak, nanti kan tentera Islam dahaga, tak boleh nak mandi, tak ada tuan-tuan nak dapatkan sumber air kan. Maka tuan cari tuan-tuan, dan mereka dapat satu perigi, ya, tapi perigi yang kata perigi yang ditinggalkan tuan-tuan, maka mereka isi dengan air, kan air hujan pun turun, mereka dapat tadah tuan-tuan. Dan itulah tuan-tuan menjadi Nabi terima pandangan Sayyidina Hubab bin Munzir, tuan-tuan radhiyallahu. Ini sistem syura. Okey, boleh menerima pandangan. Kalau Nabi boleh menerima pandangan yang baik, maka pastilah kita pun tuan-tuan menghadapi ataupun perlu bersifat dengan sifat yang sama, tuan-tuan Tayyib. Selesai tuan-tuan. Okey, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diteruskan tuan-tuan. Memang tadi ada riwayat kata sebahagian sahabat berjunub, tuan-tuan. Sebahagian sahabat tuan-tuan tak dapat nak berwuduk. Ini riwayat yang banyak tuan-tuan, dan mereka pun, syaitan pun datang condemn kan, Nabi apa ni, koreng kawasan kau, wali apa korang ni, awliya apa, kata kekasih Allah, tapi Allah tak bantu pun kau, tak ada air pun, nak solat pun tak ada, solat dengan junub, solat dengan berhadas. Ini tuan maka dengan latifnya Allah, ikut tafsiran Imam Al-Baydawi di sini tuan-tuan, dengan latifnya Allah turun hujan tuan-tuan, hati para sahabat semakin yakin, semangat mereka semakin berkobar-kobar tuan-tuan, mereka dapat berpijak tuan-tuan, tak tenggelam kaki mereka berbanding dengan tentera musuh, tuan-tuan Tayyib, qala, antara nikmat lain tuan-tuan yang Allah berikan kepada tentera Islam di Badar, tuan-tuan, satu nikmat yang nampaknya tersembunyi tetapi perlu ditampilkan, ditonjolkan, iaitu ilham. Ilham tuan-tuan yang Allah berikan tuan-tuan menerusi penurunan para malaikat tadi tuan-tuan, itu ilham. Okey, ilham Allah berikan supaya malaikat tadi backup, bantu betul-betul tentera Islam. Tuan-tuan, malaikat diberikan idzuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum. Tuan-tuan jadi wahyu Allah Taala diturunkan kepada, diberikan, diarahkan kepada para malaikat tuan-tuan, maka malaikat mendapat tuan-tuan diberikan untuk membantu orang Islam. Dan ilham ini tuan-tuan adalah, kata ilham tu daripada malaikat, kata ilham tu diberikan ataupun disampaikan kepada tentera Islam tuan-tuan, maka mereka dapat kekuatan untuk meneruskan perjuangan, dan al-ma'iyah, kebersamaan malaikat tuan-tuan untuk menolong, membantu, menjayakan tuan-tuan tentera Islam untuk menewaskan tentera musuh, ya. Dan seperti yang kita sebut tadi tuan-tuan, para malaikat menyamar dengan rupa lelaki yang tadi berpakaian putih dan berserban putih tuan-tuan, membantu tentera Islam, ya. Dan ada juga sebahagian dia menyamar dengan muka yang mereka kenal, tuan-tuan menyamar dengan muka yang mereka kenal. Maka itulah juga tuan-tuan memberikan kekuatan untuk tentera Islam menang dan berjaya. Dan kita faham tuan-tuan, kalau kita ada ilham yang baik, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau yang fujur itu daripada syaitan, waswas syaitan tadi. Tapi kalau ilham yang fa alhama fujuraha wa taqwaha, kalau ilham yang mulia tuan-tuan, yang baik tuan-tuan, itu daripada malaikat, itu yang daripada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Inilah antara nikmat kalau kita diberikan ilham. Ilham nak dapat macam tuan-tuan, hati kena baik, hati kena bersih. Okey, baik tuan-tuan sekalian. Selanjutnya, ya, musuh pula macam mana? Di pihak musuh, Allah letakkan perasaan ar-ru'b, comeh. Oh, macam mana ni?
Tentera Islam makin konsisten ni, makin tersusun ni. Semalam dah cerita dah, one by one kalah 3 orang Fursan, tentera berkuda hebat tuan-tuan, di kalangan musyrikin, tewas di kalangan budak-budak muda ya. Tuan-tuan maka tentera musuh telah diletakkan dalam hati mereka kerisauan, kecemasan tuan-tuan. Dah terbaliklah. Tadi mula-mula tadi sebagian tentera Islam yang takut, sekarang musuh dah tengok ini memang kita habis. Tuan-tuan, sebahagian mereka telah dipenggal kepala mereka. Tuan-tuan, sebahagian mereka ada yang kudung, ada yang dipotong jari mereka. Tuan, mana yang dapat lah tuan-tuan ya, dalam peperangan kan a'naq, tongkok, banan tadi tu iaitu hujung jari, ataupun mana-mana kawasan yang mereka dapat memusnahkan musuh, maka mereka tuan-tuan akan dimusnahkan. Tak kisah sama ada tentera tadi memang daripada kafilah dagang Abu Sufyan yang datang daripada Syam, ataupun memang datang dengan kelengkapan perang geng Abu Jahal tuan-tuan, tim Abu Jahal yang datang daripada Mekah, semua itu akan dimusnahkan, sama ada dibunuh tuan-tuan ataupun dicederakan. Ini dia tuan-tuan ya. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Apa sebab jadi macam ni? Kerana mereka tuan-tuan syaqqullah wa rasulah. Mereka ni menentang, memusuhi Allah, memusuhi Rasul yang diutuskan. Tuan-tuan mereka memerangi Nabi SAW, memerangi Quran, tidak beriman dengan konsep pahala dan dosa. Tuan-tuan syurga dan neraka. Maka oleh kerana kau melawan, kau menentang, kau menindas tentera Islam, kau menindas umat Islam, maka inilah balasannya bagi mereka yang menentang Allah dan Rasulnya. Bukan sekadar di dunia kamu tewas, tapi nanti di hari kiamat kamu akan dicampakkan ke dalam api neraka. Inilah balasan kepada musuh-musuh Allah dan Rasul. Tuan-tuan sekalian, jom kita tengok. Okey, jom kita tengok tuan-tuan apa dia punya fiqh al-hayati awil ahkam, apa dia pengajaran tuan-tuan yang boleh kita jadikan panduan dalam kehidupan seharian kita. Okey, 3 poin yang Syekh Wahbah nyatakan tuan-tuan. Ayat 9 hingga 14 ni, Kak Syamzitah pun masuk nampaknya. Ahlan Ustazah. Tuan-tuan ayat 9 hingga 14 ni dia cerita 3 nikmat besar, 3 poin besar tuan-tuan. Satu, Allah senaraikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada tentera Badar. Yang kedua tuan-tuan, skill dalam berperang. Yang ketiga tuan-tuan, balasan terhadap mereka yang melawan, yang ingkar, yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Okey, ambil poin yang pertama dulu. Adapun nikmat-nikmat Allah yang disertakan, yang disebutkan tuan-tuan sebagai panduan kita bersama, ingat tuan-tuan kelebihan tentera Badar ini, antaranya tuan-tuan istighatsah itu turun, tuan-tuan istighatsah, bantuan Allah Ta'ala itu turun setelah Nabi SAW beristighatsah, merintih, berdoa, ya ghiyathal mustaghithina aghithna, ya ghiyathal mustaghithina aghithna. Itu doa kita tuan-tuan. Tuan-tuan, maka itu doa Nabi SAW dan para sahabat, maka turun bantuan Allah dengan imdad, dengan madad Allah Ta'ala, turunnya para malaikatul kiram membantu tuan-tuan. Okey, selesai satu bab. Ya, malaikat yang datang bergilir-gilir tuan-tuan. Satu tim, ada tim kanan Sayyidina Jibril, ada tim sebelah kiri Sayyidina Israfil alaihi wassalam. Okey, selesai. Tuan-tuan kemudian poin yang kedua, nikmat yang kedua antaranya mengantuk tadi. Dan kita dah bahaskan apa beza sinah dengan nuas. Sama lebih kurang tuan-tuan. Tapi sinah tu lebih awal. Nuas tu dah nak dolap tuan-tuan, naum habis semua. Tuan-tuan memang tidur. Lupalah apa yang berlaku. Tak sedar apa yang berlaku lah, dah tidur. Yang ketiga tuan-tuan, nikmat apa lagi? Turunnya hujan tadi yang kita dah bahaskan kenapa kepentingan air. Yang keempat tuan-tuan, ribat, rabtu, supaya cekalnya tentera Islam tuan-tuan untuk berjuang berhabis-habisan untuk berdepan dengan musuh yang jauh lebih bersedia dengan senjata dan segalanya, dengan jumlah dan sebagainya. Nikmat yang kelima tuan-tuan, agar kaki sahabat tuan-tuan dapat melangkah dengan sempurna. Sebab sebahagian musuh ditenggelam dengan lumpur tuan-tuan sebab hujan lebat. Tentera Islam dia dapat hujan renyai, air dapat, tapi tak menyusahkan pergerakan mereka. Ini juga satu riwayat yang disebutkan tuan-tuan. Poin yang keenam tuan-tuan, iaitu wahyu yang Allah berikan kepada malaikat tadi. Tuan-tuan, Allah sentiasa bersama dengan kita orang beriman tuan-tuan. Kemenangan tetap akan berpihak kepada orang Islam, ya. Cuma kita kena menyempurnakan prasyarat kemenangan tersebut. Jangan jadi macam Uhud, jadi macam Badar tuan-tuan. Taib yang ketujuh, perasaan comeh dan risau kepada musuh-musuh tuan-tuan, ya. Dan ini juga satu kekuatan yang Allah berikan tuan-tuan. Itu penting kita doakan
kepada tentera musuh lah, orang kafir yang nak nayo kita ni, tuan-tuan. Sebab tu kami di Masjid Sendeng sekarang ni kami dapat imam baru, Ustaz Syarafuddin. Dia dulu imam rasah, tuan-tuan. Jabatan hantar dia ke sini pula, ganti Ustaz Nazri pergi Sendayan. Ustaz Syarafuddin ni Zuhur pun dia baca kunut nazilah, Asar pun dia baca kunut nazilah. 5 waktu kalau dia bertugas memang dia baca kunut nazilah. Ini satu benda yang bagus lah. Dari sudut tuan, memang kita goncangkan perasaan musuh-musuh Islam, tuan-tuan. Kita goncang kalau COVID ni baliklah ke kampung halaman kau, janganlah kacau kita ni. Kita nak berjemaah ni, kan? Kita nak jumpa, tuan-tuan. Kita nak bersosial, kita nak bermasyarakat, kita nak berkojo, kan, tuan, kan? Banyak program kita terbengkalai. Jadi kita doakan COVID ni baliklah ke kampung halaman kau, janganlah lama nak kacau. Kita nak pergi haji ni, kita nak berumrah dan macam-macam, tuan-tuan, perkara baik yang kita rancang, insya-Allah. Moga musuh-musuh ni, tuan, biar dia goyang, dia goncang, dia balik, tuan-tuan, dia musnah. Ini juga, tuan-tuan, perasaan comehnya musuh itu sebagai satu anugerah Allah Ta'ala. Poin yang kedua, tuan-tuan, dalam konteks ayat 9 hingga 14 ini, iaitu dia ajar strategi peperangan, tuan-tuan. Dia ajarkanlah macam mana nak menentang musuh, tuan-tuan. Macam mana nak Nabi SAW tu kan, kemah Nabi tu letakkan tinggi sikit supaya Nabi dapat tengok mana strategi nak disusun, tuan-tuan. Ya, dan tadi ada sebab kenapa Allah sebut tetak kepala mereka, leher mereka tu disebutkan, tuan-tuan. Ya, fadribu fawqal a'naq, satu. Kemudian wadribu minhum kulla banan. Banan ni maknanya jari. Jari, tangan ke kaki potong semua. Tuan-tuan, ini peperangan yang berlaku, tuan-tuan. Walaupun yang diharamkan, tuan-tuan, ialah muslah. Ada satu istilah dalam perang, muslah. Muslah ni macam mana, Kak? Muslah ni ialah kita ambil musuh tu, kita cabut biji mata dia, kita korek hidung dia buat sup, kita potong jari dia, tuan-tuan, kita gantung ko, kita cabut dia punya bulu hidung ko, tuan-tuan. Itu namanya muslah. Satu-satu anggota kita kerat. Itu tak boleh, haram, walaupun musuh. Macam kita marah lah, tuan-tuan, kita semayang nyamuk datang. Semayang macam ni tak khusyuk, kan? Kita perhati je, kan? Kita kata ni nyamuk tadi ni. Nyamuk tadi ni, dia dah lama perhati dia ni, 4 rakaat ni, nyamuk tadi ni. Lepas semayang, tuan-tuan, bagi salam, cantik, dia tu dapik, tuan-tuan, nyamuk tu dicabut satu-satu tu, kaki tu. Kau kacau aku semayang kau setan ni kau tuan-tuan. Dia tak ada. Muslah dengan binatang pun tak boleh. Kan, kita marah dengan lalat ke, tuan-tuan, kita dapik lalat, kita pukul, tuan, cabut sayap satu tu tak boleh. Nak bunuh terus bunuh, tu muslah. Begitu juga dalam disiplin peperangan, tuan-tuan, muslah tak boleh berlaku. Yang Islam ajar ialah tadi a'naq ataupun banan. Maknanya kalau nak bunuh penggal kepala mereka, habis nyawa mereka. Ataupun kalau tentera-tentera tadi, tuan, sebagainya tak dapat kita bunuh, maknanya dapat dia potong tangan dia, bagi kudung, kakinya kudung, maknanya mereka tak boleh bergerak dan mereka akan sama ada mati ataupun menjadi tawanan Islam. Itu cara dia, tuan-tuan. Kemudian, tuan-tuan sekalian, disebutkan lagi tadi apa? Iaitu yang poin yang ketiga, antara fiqh pengajaran yang ketiga, tuan-tuan, balasan yang disediakan bagi mereka yang ingkar, tuan-tuan, yang memusuhi Islam, maka kehinaan bagi mereka, tuan-tuan, dunia dan akhirat. Di dunia mereka tewas, mereka kalah dengan tentera yang kecil, yang sedikit, dan akhirat esok mereka akan dicampakkan ke dalam azab api neraka, na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Maka sebab itu lebihnya tentera Badar ni memang lebih. Memang banyak kelebihan. Kerana apa, tuan-tuan? Memang tentera Badar ni, tuan, dia merupakan ketika mana tuan-tuan, ada hadis Sayyidina Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi SAW, kaifa ahlu badrin fikum? Sayyidina Jibril alaihi salam tanya Nabi SAW, tuan-tuan, macam mana tentera Badar? Nabi jawab, khiyaruna, memang terbaik. Tuan-tuan, tapi tentera Badar, tuan-tuan, lepas jihad tu ada yang tersilap langkah juga, ada yang terlajak juga buat silap, tuan-tuan, tetapi dosa mereka telah diampunkan. Tuan-tuan, sebab Badar, tuan, seafdal jihad Badar. Tuan-tuan, Badar ni sering diucap oleh Syekh Ali As-Sabuni, disebut taj, mahkota peperangan tu, anak kunci dia Badar. Sebab Badar kalau kalah, tutup cerita, tutup buku. Tapi Badar dah menang, tuan, maka tuan-tuan, sejarah Islam akan lebih gemilang, dakwah Islam akan lebih cemerlang, tuan-tuan, kerana dah dimulakan dengan kejayaan awal tentera Islam, kerana mematuhi cadangan, mengaminkan istighatsah Nabi SAW dengan turunnya madad bantuan, dengan turunnya para malaikatul kiram, tuan-tuan sekalian.
Kemudian tuan-tuan sekalian, macam mana pula kesudahan tentera musuh? Sikit lagi Kusuk apa tu? Tentera musuh tuan-tuan, mereka dah jadi bangkai, jadi mayat. Ya, maka Islam mewajibkan uruskan juga tentera musuh ni 255. Okey, yang belum ada PDF boleh hubungi pihak admin supaya kita sediakan bahan tuan-tuan. Maka tuan-tuan, dalam kesimpulan ini juga Syekh Wahbah sebut kena uruskanlah jenazah, jusas kepada musuh tadi tu yang mati tuan-tuan, walaupun itu musuh. Maka apa mereka tuan, mereka dikuburkan dalam perigi Badar, perigi buto. Tuan-tuan ada 70 orang letaklah masuk dalam perigi tu, kampus tutup. Tuan-tuan okey, baik tuan-tuan sekalian. Kemudian Qalib disebut kat sini Al-Qalib, tuan-tuan. Dan sebagai penutup, kita nak tengok tuan-tuan apa hakikat roh. Kita esok mati tuan-tuan, tak tahu mati COVID ke, mati apa ke, wallahu alam. Kita tak tahu apa nasib kita tuan-tuan. Kita serahkan, kita doa kepada Allah Ta'ala agar kita, yang penting husnul khatimah. Maka setelah urusan tuan-tuan, musuh tadi dah ditanam, dah dikambus dalam perigi itu tuan-tuan, anna Rasulullah taraka qatla badrin thalathan tuan-tuan, summa qama alaihim fanadam. Selepas 3 hari Nabi menyeru, oh Abu Jahal, wahai Umayyah, wahai Utbah, wahai Syaibah. Ini semua merupakan kapten chief diorang tuan-tuan, tentera musuh yang begitu anti musuh benar ada dengan Islam ni. Dah mati semua, dah jadi ahli kubur semua dah. Tuan-tuan semua 4 orang ni, bukan korang, apakah kalian dapati bahawa apa janji Tuhan yang aku sampaikan betul ke salah? Aku suruh pakai Quran, beriman dengan hari akhirat, ikut cakap aku, dakwah yang Nabi bawa, kan tuan-tuan? Macam mana sekarang ni berada dalam kubur, apa cerita? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan, kata Nabi SAW, aku pasti apa yang Allah janji itu benar berlaku. Korang macam mana cerita dalam kubur ni? Nabi tanya kepada 4 orang yang telah menjadi bangkai tuan-tuan, mayat. Sayyidina Umar radhiyallahu dengar, Rasulullah, dia orang dengar ke tu Rasulullah panggil-panggil tu? Macam mana nak dengar Rasulullah, dia orang dah jadi bangkai, dah jadi mayat, dah busuk pun 3 hari mati dah. Tuan-tuan jadi maknanya kalau logiknya tak dengar lah, orang dah mati, kita hidup nak panggil dia dengar apa? Dah mati. Kita hanya boleh berinteraksi dengan orang hidup, logik begitu. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang kita tak boleh pakai logik sangat. Ada benda tuan-tuan yang sam'iyat, ghaibiyat ni benda yang tidak selari dengan akal logik kita. Ini tuan-tuan nak ajar kita macam itulah. Maka Nabi jawab, Sayyidina Umar tadi macam tak percaya. Nabi panggil-panggil 4 orang musuh tadi yang dah mati, tuan-tuan, yang ada dikuburkan pun dalam telaga di Badar itu, tuan-tuan. Maka Nabi kata, wallazi nafsi biyadih, memang kamu tak dengar apa yang aku sampaikan, yang aku panggil tadi, tetapi sebenarnya mereka dengar apa yang kita cakap. Si mayat dengar apa yang kita lakukan tuan-tuan, cuma mereka tak dapat nak jawab. Kalau dia jawab tuan-tuan, dia order bam-bam satu, orang mati tuan-tuan, order kita pengsan gitu nanti kan. Kok si jenazah tuan, si mati kata, brother, hantarlah sikit surah Yasin malam Jumaat, kan? Kok dia nyuruh anak cucu lah, apa ni, sedekah lah sikit kat masjid ke, surau tahfiz ke, kodokot betul lah. Kalau dia sound tuan-tuan, pengsan gitu. Cuma mereka ni tuan-tuan tak dapat nak menyaut, tak dapat nak menjawab. Faham tuan-tuan itu je beza dia. Mereka dengar, ya dengar. Jenazah kafir dengar, jenazah muslim lagi dengar. Tuan-tuan, maka tuan-tuan, mereka diletakkan pada Qalib Badar tuan-tuan, pada itulah kawasan perkuburan mereka. Dan menurut Imamul Qurtubi radhiyallahu an, ini sebagai dalil tuan-tuan bahawa apa? Mati ni bukan habis semua. Laisa bi'adamin mahd wala fana'in sarf, 256 tuan-tuan, buku surat 256. Mati itu bukan kita tak ada apa-apa. Ada lagi satu sudut tuan-tuan, kita boleh memahami apa yang anak cucu kita buat. Tu mati tuan-tuan. Kalau maknanya kalau kata kita ada kiriman pahala amal soleh tuan-tuan, walaupun korban kalau ikut korban, pendapat yang muktamad dalam mazhab kita, kalau si mati tak wasiat, maka kita tak perlu buat korban untuk dia. Cuma jalan
untuk kita nak dapatkan saluran pahala kepada si mati tu, mungkin arwah ibu kita ke, tok guru kita ke, wan kita ke tuan-tuan, maka cara dia guna nama kita tetapi pahala tu kita niatkan kepada si mati, tu boleh. Itu dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan. Maknanya itu pahala yang mengalir sampai kepada si mati juga. Sampailah tilawah Quran kita, infak kita, puasa kita tuan-tuan. Kalau kita niatkan kita nak buatkan untuk si mati, sampaikan pahala kita ni, doa kita sampai kepada si mati, mereka rasa tuan-tuan. Cuma yang terpisahnya jasad daripada roh. Roh keluar, dah tak ada rangkor, tinggal rangkor tuan-tuan, jasad dia masuk dalam, dikebumikan untuk beberapa hari kalau sebelum dimakan oleh ulat. Tapi roh kita dah keluar, maka roh kita tu menyebabkan kita mati. Roh dah keluar daripada badan. Tuan-tuan, itu je beza. Dan berpindah kita daripada alam syahadah ni, yang nyata ni, kepada alam barzakh. Tuan-tuan, maka ini dikuatkan oleh hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, jenazah tu tuan-tuan, letak je kat kubur tuan-tuan, kita balik, dia dengar bunyi selipar kita. Dia dengar bunyi exhaust kita. Dia dengar bunyi kereta kulu kili lalu lalang dekat makam Syekh Said Linggi tu. Dekat mana? Dekat Ekonsif. Sekarang kami dekat Sending ni ada satu jabatan agama berikan tanah yang baru tuan-tuan, dekat sini, dekat Taman Zaitun ni. Jadi kita beralih tuan, balik lepas talqin tu kita balik, tapak kaki kita tu pun si jenazah tuan-tuan mendengar. Maknanya memang ada konteks sebenarnya kita yang hidup dengan yang mati tuan-tuan. Okey, baik ya, alhamdulillah tuan-tuan. Kita akan teruskan. Ini yang handphone dia tak bergerak ni kenapa? Daripada kat Syamzitah tadi dah stuck dah. Wan Jiboy pun tengok ni Alang pun tengok alhamdulillah. Okey tuan-tuan ya, jadi saya kira saya tak apa boleh baca soalan sebab sistem handphone yang disusun oleh admin ni saya tak boleh baca soalan. Tuan-tuan, jadi nak buat apa pergi Badar, banyak pergi nak pergi tengok lagi tuan-tuan ya. Jadi tak ada keperluan. Tempat-tempat balor ni tuan-tuan kita tak payah pergi. Antaranya tu semua balor tu, yang 70 orang yang mati tu semua musuh-musuh tegar Islam tu. Tuan-tuan, maka tak boleh pergi, tak perlu pergi, kecuali kalau kita lalu nak ambil ibrah tuan-tuan kan, tempat dimusnahkan tentera tuan-tuan, Ashabul Fil dekat area Tanim tu kan. Itu pun tuan-tuan tempat-tempat yang ulama kata tempat balon ni jangan pergi. Firaun tu dekat apa tu, apa nama tu, piramid, duduk mesti 7 tahun pun sekali je saya pergi tuan-tuan, sekali je saya pergi. Tempat-tempat balon ni kita tak payah pergi tuan-tuan, pergi sekali untuk ambil pengajaran, itu sahaja. Okay, wallahu alam bisawab. Kita jumpa esok tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana fi khusr. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر